Kerajaan awal di Asia Tenggara boleh dibahagikan kepada dua bentuk kerajaan, iaitu kerajaan agraria dan kerajaan maritim. Kerajaan agraria terdiri daripada kerajaan Angkor dan Funan, manakala kerajaan maritim terdiri daripada Kedah Tua, Champa, Cihtu dan Majapahit. Kerajaan agraria terbentuk di kawasan yang mempunyai tanah yang subur dan lembah sungai seperti Sungai Menam, Sungai Mekong dan juga Tasik Tonle Sap. Terdapat juga di kawasan pedalaman iaitu di lereng-lereng bukit dan juga kawasan berbukit dan tanah tinggi. Kerajaan maritim pula merupakan kerajaan yang menjalankan kepada kegiatan ekonomi berasaskan perdagangan dan kelautan serta berfungsi sebagai pelabuhan. Kerajaan maritim terletak di pesisir pantai, lembah sungai dan kepulauan. Kebanyakan kerajaan maritim terletak di muara sungai. Kerajaan maritim juga menjadi pelabuhan entrepot apabila wujud hubungan dagangan dengan kerajaan China dan India. Hal yang demikian dapat dilihat melalui kerajaan agraria yang sangat bergantung kepada pertanian dan juga sumber hutan. Kerajaan agraria mewakili kerajaan Funan dan juga Angkor. Bagi kerajaan maritim pula, mereka bergantung kepada aktiviti kelautan dan juga aktiviti perdagangan. Kerajaan maritim mewakili kerajaan Kedah Tua, Majapahit, Srivijaya, Cihtu dan juga Champa. Faktor utama adalah faktor geografi. Kerajaan agraria terletak di lembah sungai dan pedalaman iaitu kawasan yang subur dengan pertanian. Kerajaan Funan terletak berdekatan dengan Sungai Mekong manakala kerajaan Angkor terletak berhampiran dengan Tasik Tonle Sap bagi memudahkan masyarakat agraria mendapat sumber air bagi kegiatan pertanian. Maritim terletak di pesisir pantai dan kepulauan sesuai dengan kegiatannya iaitu perdagangan dan aktiviti kelautan. Oleh hal yang demikian, telah munculnya pelabuhan yang menyediakan pelbagai kemudahan untuk pedagang seperti bekalan tempat berniaga, tempat membaiki kapal dan sebagainya. Faktor kedua adalah faktor ekonomi. Kerajaan agraria, masyarakatnya lebih tertumpu kepada pertanian, memungut hasil hutan, menternak binatang dan menangkap ikan. Penanaman utama adalah padi sawah dan padi humah serta rempah ratus, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Oleh itu, hasil daripada pertanian dan kegiatan lain yang berlebihan akan diperdagangkan kepada penduduk yang memerlukan secara sistem barter. Kerajaan maritim adalah berasaskan laut iaitu pelabuhan dan perdagangan antarabangsa dan menjadi pusat pengumpulan barang di kawasan sekitar seperti hasil hutan, rempah ratus, dama dan sebagainya. Sebagai contoh, Kedah Tua iaitu kerajaan maritim yang merupakan pelabuhan purba yang mengalami perkembangan dan menjadi pelabuhan entrepot sejak awal abad ke-7 lagi. Kerajaan agraria iaitu Angkor yang gigih membina empangan serta saliran air untuk memajukan pertanian mereka. Sebagai contoh dapat dilihat melalui kerajaan Angkor yang mempunyai tanah yang subur bagi pertanian kerana mempunyai sistem pengairan yang luas iaitu Beri yang dibina oleh Raja Indravarman I. Beri merupakan tempat takungan air yang dicipta oleh manusia untuk disalurkan ke sawah apabila musim kemarau. Kerajaan maritim, masyarakatnya mahir dalam membuat kapal, menguasai ilmu pelayaran dan perdagangan hingga ke peringkat antarabangsa. Sebagai contoh dapat dilihat melalui kerajaan Srivijaya yang berjaya menguasai Selat Melaka, Selat Sunda dan Laut Jawa serta berjaya mengawal ke seluruh perdagangan maritim di Kepulauan Melayu. Kemunculan kerajaan agraria dan maritim yang berkembang ekoran faktor geografi telah mencapai zaman kegemilangannya yang tersendiri dalam setiap kerajaan yang ada. Kegemilangan ini juga berjaya dicapai ekoran sikap pemimpin dalam setiap kerajaan itu sendiri yang komited terhadap perkembangan dan kemajuan kerajaan mereka. Sebagai contoh, kegemilangan kerajaan agraria dapat dilihat semasa era pemerintahan Raja Fan Shiman iaitu pemerintah agung kerajaan Funan. Beliau telah menjadikan pelabuhan Okyo sebagai pelabuhan utama yang menjadi laluan perdagangan pedagang-pedagang luar ke China. Kemajuan masyarakat agraria juga dapat dilihat dalam aspek pertanian apabila berlakunya lebihan dalam hasil pertanian dan ini membolehkan masyarakatnya untuk memasarkan lebihan tersebut di pasaran pelabuhan Okyo dan pasaran luar. Selain itu, kegemilangan kerajaan agraria juga dapat dibuktikan dalam era pemerintahan kerajaan Angkor. Kegemilangannya berlaku selepas penyentuhan Chela Utara dan Chela Selatan oleh Jayavarman II yang juga merupakan pengasas kepada kerajaan agung ini. Namun, kegemilangannya turut terselah semasa pemerintahan Suryavarman II
yang merupakan mastermind kepada pembinaan Angkor Wat pada abad ke-12 dan kekal sehingga kini. Angkor Wat merupakan monumen keagamaan yang terbesar di dunia dan juga merupakan satu hasil binaan tunggal yang terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, kerajaan maritim juga mencapai kegemilangannya yang tersendiri yang dapat dilihat dalam pemerintahan kerajaan Sriwijaya dan Kedah Tua. Sriwijaya adalah empayar maritim Melayu purba yang berpusat di Sumatera dan semenanjung Tanah Melayu dan diasaskan oleh Daputa Hyung pada pertengahan abad ke-7 Masihi. Kerajaan ini berada di kemuncak kekuasaannya pada kurun ke-8 hingga kurun ke-9. Menurut Abdul Rahman Haji Abdullah, kegemilangan kerajaan ini dicapai ekoran kedudukan dan kekuatan mereka yang mampu menguasai perdagangan di Asia Tenggara, mempunyai pelbagai kemudahan di bandar pelabuhan, mempunyai hubungan yang baik dengan China, mampu mengawal pencerobohan lanun dan sebagainya. Akhir sekali, kegemilangan kerajaan maritim juga dapat disaksikan dalam semasa pemerintahan kerajaan Kedah Tua yang diasaskan oleh Sultan Muzaffar Shah yang memeluk Islam pada sekitar abad ke-12. Kerajaan Kedah Tua giat menjalankan perluasan kuasa sekitar tahun 670 Masihi sehingga berjaya menguasai pantai barat semenanjung dari Kedah hingga ke Beruas. Perluasan kuasa ini dijalankan bertujuan bagi mengembangkan kawasan takluk selain meningkatkan kuasa mereka dalam aspek ekonomi. Kesimpulannya, kedua-dua kerajaan agraria dan maritim ini mencapai pelbagai kegemilangan sepanjang tempoh kewujudannya. Kejatuhan kerajaan agraria dapat dilihat pada kerajaan Funan yang mula mengalami keruntuhan pada awal abad ke-6 Masihi. Pada 540 Masihi, perebutan takhta ini berlaku ketika orang Khmer berkuasa di Funan yang telah menyebabkan Chella berjaya menguasai Funan pada pertengahan abad ke-8 Masihi. Penguasaan ini juga telah menyebabkan pengambil alihan tamadun Melayu Funan dan digantikan dengan tamadun Khmer. Orang Melayu di Funan telah berusaha untuk merampas semula Funan daripada Khmer, namun tidak berjaya. Akhirnya, tamadun Funan telah lenyap 1000 tahun lebih awal daripada negara Melayu Campa. Kejatuhan kerajaan Angkor dikaitkan dengan masalah dalaman di mana berlakunya perebutan takhta antara pemerintah kerajaan Angkor. Raja Angkor telah dibunuh dan menyebabkan kerajaan Angkor menjadi huru-hara kerana wujud perebutan kuasa untuk menggantikan raja yang mati terbunuh. Pada tahun 1220 Masihi, tentera Angkor mula berundur daripada Campa kerana pembunuhan ke atas Raja Angkor. Selain itu, kerajaan Angkor turut dikaitkan dengan kegagalan jaringan sistem hidrolik akibat daripada ketidakcekapan yang telah menyebabkan sistem pengairan dan perparitan tersumbat dan secara tidak langsung telah mengurangkan pengeluaran beras secara dramatik. Kelemahan produktiviti secara keseluruhan telah menyebabkan berlakunya penurunan populasi dan penyakit malaria pula mula timbul apabila kekurangan penyelenggaraan. Faktor-faktor dalaman ini telah menyebabkan berlakunya kejatuhan kerajaan Angkor. Kerajaan maritim iaitu Campa sering menghadapi serangan dan ancaman daripada negara-negara yang mengelilinginya. Contohnya melalui serangan Vietnam pada tahun 980 Masihi. Seterusnya, Kemboja turut serta menyerang Campa pada tahun 1145 Masihi. Kesan daripada serangan tersebut, kerajaan Campa telah terbahagi kepada beberapa buah kerajaan. Antaranya adalah Indrapura, Amaravati, Negara Wijaya dan Negeri Katura, serta negeri-negeri kecil lain terletak di sebelah selatan negeri Katura dan menjadi negeri Pandura Rangga. Pada pertengahan abad ke-8 Masihi, kerajaan Sriwijaya menghadapi ancaman daripada negara luar. Antaranya adalah kerajaan Mataram, Kediri, Singhasari dan Majapahit di Pulau Jawa. Pada tahun 1025 Masihi, Sriwijaya telah diserang oleh kerajaan Chola. Serangan ini sekaligus telah melemahkan pemerintahan Sriwijaya. Akhirnya, pada awal abad ke-13 Masihi, kerajaan Sriwijaya menjadi semakin lemah dan lama-kelamaan runtuh. Faktor kemerosotan kerajaan Majapahit adalah disebabkan kematian Patih Gajah Mada. Hal demikian kerana Patih Gajah Mada merupakan seorang pemimpin yang berkaliber. Tambahan pula, pertukaran pusat pemerintahan dan pentadbiran menjadi salah satu kemerosotan kerajaan Majapahit.
Hal yang demikian kerana hanya wujud sesetengah kawasan sahaja yang memberikan sokongan kepada pemerintah Majapahit. Perkara ini jelas menunjukkan ketidaksepaduan di antara pemerintah dan rakyat yang membawa kepada keruntuhan kerajaan Majapahit. Simpulannya, kerajaan agraria dan maritim telah mencapai tahap kegemilangan dan kejatuhan mereka yang tersendiri. Kerajaan agraria dan maritim saling bergantung antara satu sama lain bagi mendapatkan manfaat untuk negara mereka. Kegemilangan sesebuah kerajaan itu juga diperoleh berdasarkan bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh kerajaan itu sendiri. Pemerintahan yang cekap dan berwibawa akan membawa kepada kegemilangan dan kemajuan kepada negara. Hasilnya, kerajaan Funan yang pada mulanya merupakan kerajaan agraria bertukar menjadi kerajaan maritim. Manakala kerajaan maritim mempunyai pencapaian kerajaan awal yang mempunyai kebolehan mengendalikan pelabuhan dan perdagangan bertaraf dunia.